Hai, apa khabar? Salam sejahtera pada semua pelajar-pelajar yang cikgu kasih. How are you? Ta ciao. Ni hao ma. Apa khabar? Waalaikum. Mudah-mudahan pelajar-pelajar cikgu semua berada dalam keadaan sehat, sejahtera, cergas dan cerdas sentiasa. Baik pelajar-pelajar yang cikgu kasih, hari ini kita akan belajar tentang bab 2. Yang ini unit di dalam pendidikan moral ini, iaitu insan bermoral, pilihan hidup. Yang mana insan bermoral ini adalah satu pilihan untuk kita menjalani kehidupan. Sama ada kita nak jadi bermoral ataupun tidak bermoral, tentunya kita memilih untuk menjadi insan bermoral. Baik pelajar-pelajar, tahukah anda apa itu maksud insan bermoral? Maksud insan bermoral ialah individu yang berfikiran, berperasaan dan mengamalkan perlakuan baik dalam semua tindakannya. Mudah kan pelajar? Apa maksud insan bermoral? Insan bermoral bermaksud individu yang berfikiran, fikirannya dan perasaan dan berperasaan dan mengamalkan semua perlakuan baik di dalam kehidupannya, dalam tindakannya. Nampak tak? Jadi ada 3 domain yang penting di dalam menentukan ciri-ciri insan bermoral. Yang pertama apa? Pemikiran, perasaan dan perlakuan. Ketiga-tiga domain ini pelajar-pelajar adalah domain yang paling penting. Ketiga-tiga perkara ini adalah perkara yang penting di dalam menentukan pencirian, ciri-ciri seorang insan bermoral. Baik pelajar-pelajar, mari kita kaji ciri-ciri insan bermoral dalam konteks yang berikut. Pertama, bila kita bicarakan tentang pemikiran, pertama sekali pemikiran kita ni mesti rasional. Apakah maksud rasional? Rasional ini adalah satu kemampuan untuk kita menakul sesuatu situasi dengan menetapkan pencirian dan penetapan tindakan yang betul, mengatasi segala anasir ataupun sebarang elemen emosional yang mendorong ke arah penetapan perbuatan negatif. Sebagai contoh pelajar, kita berada di dalam satu dilema antara rasional dan emosional. Apakah kita akan memilih rasional ataupun emosional? Contohnya, apabila kita terlalu emosional ataupun kita marah dengan sesuatu tragedi, dibimbangi, kita akan bertindak di luar kenormalan, di luar kewarasan. Kita hendaklah rasional. Apabila kita marah, janganlah sampai kita melakukan kekerasan. Lebih baik kita cari jalan diplomasi. Sebagai contoh, tengah marah ni, tengah marah sebabkan adik kita conteng buku sekolah kita. Bila adik kita conteng buku sekolah kita, kita rasa marah. Jadi bila marah dengan sifat dan sikap dan pemikiran yang rasional, adakah sanggup kita pukul adik kita? Jangan. Adakah sanggup kita melakukan kekerasan pada adik kita? Jangan. Itu tidak rasional. Akan tetapi yang sebaik-baik mungkin, ambil buku yang diconteng itu, kita usahakan padam contengan itu. Kemudian jumpa adik kita, kita nasihatkan dia dengan cara yang paling baik. Ini adalah salah satu contoh pemikiran yang rasional, yang mana kita akan menggunakan pemikiran rasional ini untuk tidak bertindak melampaui keadaan, melampaui batas. Bila kita melakukan kekerasan itu adalah sesuatu yang melampaui batasan normal, sekiranya tidak diletakkan di tempat yang betul. Dalam konteks ini, meletakkan kekerasan ini memang tidak tepat, kan? Adik kita conteng buku kita, kita nak pukul dia dengan kekerasan, tidak setimpal. Pelajar-pelajar, tidak berbaloi perbuatan itu dan tidak memadai. Rasional, jangan emosional. Yang pertama, mesti berfikiran rasional. Itu salah satu contoh pelajar. Yang kedua ialah tahu membezakan betul atau salah. Tahu membezakan betul atau salah. Di depan kita ada perlakuan, ada situasi, ada fenomena.
Dan apabila kita melihat fenomena ini, pemikiran yang pertama untuk ciri-ciri insan yang bermoral ini adalah kita tahu membezakan perkara itu betul atau salah. Sebagai contoh, seseorang membuang sampah di tengah jalan raya. Adakah itu betul, pelajar? Tidak betul, kan? Jadi pemikiran kita, bila kita lihat situasi itu, kita akan bawa pada pemikiran kita akan menakul situasi itu, kita akan analyze, kita akan terima maklumat itu, apa kita pandang itu, dan kita analyze betul atau salah perbuatan ini. Jikalau betul, pemikiran ini akan mendorong pada perbuatan seterusnya. Tapi jikalau salah, pemikiran ini akan juga mendorong pada perbuatan seterusnya. Apa yang kita ingin fokuskan adalah apabila kita tahu membezakan betul atau salah, maka tindakan selepasnya itu akan disusuli dengan tindakan yang bermoral. Kita nak itu, belajar. Kalau kita nampak orang buang sampah di tengah jalan raya, pertama, kita boleh ambil sampah itu, kita buangkan sekiranya dia dah berlalu pergi. Tapi kalau dia ada di situ, kita datang pada dia, kita nasihatkan dengan cara yang baik. Dalam situasi dia tak terima nasihat kita, tidak mengapa. Kita tak nak sebarang elemen-elemen pergaduhan. Kita tak nak. Kita nak untuk insan-insan yang bertindak di luar dasar moral yang sepatutnya, biarkan dia. Kita dah tegur, kita dah lakukan kita punya tugas, kita dah sampaikan pesan kita yang baik, dan kita ambil sampah itu, kita buang tu sampah. Tak jadi masalah, belajar. Kita akan dapat pahala. Agama pun menyuruh kita melakukan kebersihan. Masyarakat pun akan memberikan sokongan pada kita sebab kita melakukan kebersihan dan menuntut satu perbuatan yang baik terhadap golongan-golongan atau segelintir yang bersifat sedemikian. Itu yang kedua. Baik, yang ketiga, boleh membuat keputusan. Dari segi pemikiran, ciri-ciri insan bermoral ni, dia boleh buat keputusan. Kalau kita tidak mampu boleh buat keputusan, kita akan seakan-akan tergantung. Insan yang bermoral mesti boleh membuat keputusan. Kalau kita tak boleh buat keputusan, bagaimana kita ingin memberikan satu pulangan? Bagaimana kita ingin mendapatkan satu dapatan? Bagaimana kita ingin mendapatkan satu keputusan atau final decision yang akan memberikan semua orang hasil daripada apa yang kita putuskan? Sebagai contoh, di depan kita ada satu pergaduhan, dan kita adalah manusia yang diberi tanggungjawab untuk mengawal pergaduhan tersebut. Sebagai contoh, kita dilantik sebagai seorang ketua pengawas. Kita berjalan-jalan ke kelas lain, melakukan rondaan, dan kita lihat ada dua pelajar sedang bergaduh. Apa tindakan kita sebagai ketua pengawas? Apabila kita datang dan kita menegur dan kita menyiasat. Setelah kita siasat, kita dapati bahawa si A bersalah, si B tidak bersalah. Apa keputusan yang kita boleh buat? Pertama, beri teguran. Jikalau kesalahan itu adalah kesalahan yang termasuk dalam kesalahan yang serius, kita perlu melaporkan kepada guru disiplin. Tetapi apakah keputusan kita pada ketika itu? Kita menegur pelajar itu, kita menghentikan situasi itu daripada terus berlarutan. Betul tak, pelajar? Jadi bila kita dah stopkan, kita dah berhentikan perbuatan pergaduhan itu, kita bawa pada guru disiplin pelajar yang bermasalah dan pelajar yang menjadi mangsa keadaan, supaya menjadi bukti dan menjadi saksi. Benar? Baik, itu adalah boleh membuat keputusan. Yang seterusnya, dapat menyelesaikan masalah. Insan bermoral mesti boleh menyelesaikan masalah. Apakah masalah itu selesai 100% ataupun mungkin hanya selesai 90%? Yang kita nak, kita boleh menyelesaikan masalah. Ini ciri-ciri insan bermoral. Kalau masalah itu tidak terselesai, dan ianya akan tergantung, ianya akan menyebabkan risiko dan kepayahan serta kesulitan kepada orang-orang lain. Pelajar-pelajar, sebagai contoh, dalam permasalahan yang tadi, dua insan sedang bergaduh, dan kita sedang untuk menguruskan bagaimana kita nak selesaikan masalah ini. Apabila kita telah melaporkan kepada guru disiplin tentang pergaduhan tersebut, dan pergaduhan tersebut telah terlerai, dan yang bersalah telah mendapat hukuman ataupun diberi kemaafan oleh guru disiplin, ataupun dalam konteks
kesemua perkara ini telah berjalan dengan lancar mengikut lunas undang-undang dan ketetapan pihak sekolah. Misalnya, dikira anda telah berjaya menyelesaikan masalah. Anda adalah insan yang bermoral. Ya? Baik pelajar, itu adalah dalam konteks pemikiran. Semua ini tergantung daripada pemikiran. Bila pemikiran kita dapat set, kita dapat rasional, kita boleh beza betul atau salah, kita boleh buat keputusan, kita boleh selesaikan masalah. Ini adalah konteks pemikiran. Baik, dalam konteks perasaan, yang pertama sekali, insan bermoral ni mesti ada prihatin. Apakah itu prihatin? Prihatin ni adalah satu sensitivity terhadap situasi yang berlaku di depan kita, supaya kita mengambil bahagian di dalam situasi tersebut dengan cara membantu ke arah perbuatan moral, ke arah perbuatan yang baik. Misalnya pelajar, kita lihat ada seseorang yang sudah tua ingin melintas jalan. Sebagai tanda prihatin, apakah tindakan yang patut kita buat pelajar? Kita pergi kepada warga emas tersebut, memberi salam, memberi khabar dan pohon izin untuk membantu. Pakcik, apa khabar pakcik? Boleh saya bantu pakcik lintas jalan ni? Kan baik bukan? Perasaan prihatin tu yang perlu kita tekankan di dalam ciri-ciri insan bermoral. Insan bermoral ni perlu ada kekuatan dalaman. Kita ada bahasa batin. Bahasa dalaman kita ni selalu berkata-kata dalam kita ni. Dia akan selalu bercakap, dia selalu bermonolog dengan kita. Jadi perasaan kita ni perlu dididik ke arah moral, ke arah pembentukan perasaan prihatin, sensitivity prihatin tersebut. Bila pelajar ada nilai dan elemen prihatin tersebut, kita adalah salah satu insan yang bermoral. Baik, yang seterusnya adalah sifat empathy. Apa itu maksud empathy? Dan kita teruskan sekali lagi dengan simpati. Kita ada dua, empathy, sympathy. Apa beza keduanya ini? Simpati adalah perasaan ingin memberikan bantuan atas dasar keprihatinan dan kasihan secara luaran. Itu adalah simpati. Kalau empathy adalah suatu perasaan untuk membantu dan ia lahir dari dalaman, seolah-olah kita merasai apa yang orang itu rasai. Itu maksud empathy. Simpati dari luaran, empathy dari dalaman, seolah-olah kita yang merasakan apa yang dia rasa. Sebagai contoh, dalam situasi ini, kita melihat seseorang sedang kelaparan. Dengan cara dia memegang satu plakat, dia tulis, saya lapar, boleh bantu saya sedikit wang untuk saya membeli makanan. Ditulis. Dan kita pun pergi, kita rasa kasihan, dan kita bagi duit. Kemudian kita berlalu pergi. Ini adalah salah satu ciri-ciri simpati. Maksudnya kita kasihan, tapi secara luaran saja. Akan tetapi empati ini, perasaan empati ini, seolah-olah kita sendiri yang sedang memegang plakat tersebut, seolah-olah kita sendiri yang merasai kelaparan yang dahsyat tersebut. Belajar faham? Jadi bila kita rasa diri kita ini diletakkan di dalam keadaan orang yang sedang lapar tersebut, emosi kita akan menunjukkan perlakuan yang lebih baik. Inilah perasaan empati. Kita cuba rasa. Jadi perlakuannya apa? Bukan sekadar kita bagi duit, tetapi mungkin kita akan duduk bersama dia. Kita akan tanya dia, apa pakcik, duduk di mana, kenapa jadi macam ni? Dan kita akan bertindak lebih lagi berbanding simpati. Simpati dia bersifat durasi dia ke arah situ saja. Tapi empati ni akan mendorong kita, membantu dia untuk jangka masa yang lain. Ataupun tindakan kita itu akan membuahkan suatu hasil yang sangat panjang bagi dia. Contohnya, apabila kita dah tahu dia kelaparan, kita bantu bagi duit pada masa itu, dan pada masa yang lain kita berjumpa dengan pihak-pihak yang berautoriti, kita laporkan.
Contohnya Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita bagi tahu, tuan, di kawasan ini ada seorang yang sedang mengemis dan dia berada di dalam kesusahan. Bolehkah saya membuat laporan atau aduan untuk tindakan selanjutnya daripada pihak tuan? Nampak? Cantik bukan? Kalau orang kita jumpa itu ialah warga emas, yang duduk sebagai golongan gelandangan, cara kita nak bantu, kita gunakan Akta Orang Papa 1977. Kita pergi pada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan kita laporkan dan buat aduan. Dan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat akan menyelamatkan gelandangan tersebut untuk ditempatkan mengikut prosedur dan lunas Undang-Undang Malaysia. Dibawa dengan kerjasama pihak PDRM, mungkin pihak Majlis Pembandaran. Mereka akan buat operasi bersepadu sama-sama untuk membantu masyarakat gelandangan yang timbul, yang ada, yang wujud di sekitar kota raya, untuk diselamatkan dan melalui proses dan lunas undang-undang. Bawa ke mahkamah untuk mahkamah keluarkan perintah di bawah Akta Orang Papa 1977. Simpati dari luaran, empati rasa dari dalaman. Okey, baik. Dan perasaan bagi ciri-ciri insan yang bermoral ini turut juga kita raikan dan kita terjemahkan melalui perasaan-perasaan seperti gembira, kecewa dan sedih. Persoalannya, perasaan-perasaan dan ciri-ciri insan bermoral yang melibatkan perasaan-perasaan ini adalah tentang bagaimana ia ingin dizahirkan, bila ia ingin dizahirkan, dan mengapa ia dizahirkan. Bagaimana, bila, mengapa. BBM. Bagaimana? Contohnya, gembira. Bagaimana kita nak ekspresikan rasa gembira kita sebagai insan yang bermoral? Contohnya, kita punya keluarga sedang meraihkan hari lahir. Hari lahir. Jadi kita mesti mengekspresikan rasa gembira kita itu dengan cara yang bermoral. Kita mesti rasa gembira. Betul tak? Gembira, seolah-olah kita menumpang bahagia, dan kita sememangnya ingin menumpang bahagia, dan kita akan zahirkan rasa gembira. Kita ekspresikan perasaan gembira ini dengan cara yang bermoral, bukan dengan cara prank yang melampau-lampau. Bahaya tau kalau kita prank atas dasar kita gembira tanpa direstui oleh orang yang sepatutnya bergembira itu. Misalnya, seseorang itu menyambut hari lahir dan kita ingin membuat kejutan yang normal, yang boleh diterima masyarakat, masih bermoral. Contohnya, dia baru balik kerja, dia buka pintu and then kita kata, surprise, happy birthday to you. It's okay and never mind like that. Pelajar, akan tetapi kalau kita buat kejutan tahap yang tidak boleh diterima masyarakat, misalnya kejutan yang membentuk sesuatu yang membahayakan. Contoh, dia buka saja pintu, kita letak baldi berisi air di atas dan kita tak perasan baldi itu saiznya terlalu besar dan ini adalah sangat berat. Dan apabila dia buka pintu dengan harapan kita merancang air saja yang turun, tetapi berlaku kemalangan, berlaku fatal, berlaku error, baldi itu terjatuh. Manalah tahu kan? Jatuh dan membahayakan orang yang sepatutnya merasai perbuatan ataupun satu perasaan yang gembira, sepatutnya hari lahir dia dapat kemalangan. Kan bahaya, tak bermoral begitu. Jadi perasaan itu bagaimana, mestilah dizahirkan dengan cara yang baik. Kedua, bila. Kena tahu bila nak zahirkan rasa gembira. Betul tak? Contohlah macam tadi, kita gembira bila sahabat kita naik pangkat, kita rasa gembira. Betul tak? Kita tunjuk gembira. Kalau tak ada apa-apa, tiba-tiba kita gembira, what for? Ini bukan ciri insan bermoral. Sebab pada konteks bila tak bertepatan. Nampak tak belajar? Tak bertepatan. Tiba-tiba ketawa, tiba-tiba happy. Padahal orang lain sedang membuat kerja secara serius. Masa itu tidak kena. Orang bermoral, insan yang bermoral akan memilih masa yang tepat untuk kita menzahirkan rasa gembira. Dan mengapa kita gembira? Mesti ada sebab. Tak ada sebab tiba-tiba gembira, itu menunjukkan perbuatan yang tidak bermoral. Bahkan orang akan cop kita tidak waras pula. Jaga. Jadi bagaimana, bila dan mengapa? Di dalam konteks
gembira. Kalau kita tengok kecewa, sama juga. Kita invert balik situasi tadi. Sepatutnya kita kecewa. Kecewa yang disalurkan dengan tindakan yang bermoral. Dengan perasaan yang bermoral. Kita sedang bincang tentang perasaan ni pelajar. Perasaan kecewa ni perlu ada. Perlu ada. Tapi bagaimana, bila dan mengapa, perlu pada konteks yang bermoral, konteks yang tepat, betul dan diterima masyarakat, diterima agama. Contohnya, kecewa dalam gagal pelajaran misalnya, kan? Oh, kita tak dapat A, kita hanya dapat B. Tetapi bersyukurlah. Kita perlu positif. Sebab gagal dalam satu peperiksaan tidak berarti kita akan gagal seterusnya di dalam hidup. Tujuan kita belajar moral ni pelajar, supaya kita ni menjadi insan yang bermoral. Betul tak? Ini tujuan pertama. Biar pelajar boleh menakul, boleh menzahirkan emosi yang baik, yang bermoral, dan perlakuan yang moral yang penting. Perlakuan moral. Yang tiga ini dominan penting ni. Menakul, perasaan emosi, memahami emosi moral yang baik. Dan yang ketiga ini adalah perlakuan moral yang baik. Ini tiga-tiga ni kita nak belajar tahu. Jangan sampai kita kecewa itu kita zahirkan dengan melampau-lampau. Cukup sekadarnya, bertepatan dengan konteksnya. Kalau kita terus menerus kecewa, kita akan jadi give up, kita akan mengalah. Dan bila kita mengalah, kita tidak akan bangkit kembali. Bila kita tidak akan bangkit kembali, kita akan terus jadi down. Kita tak nak macam tu ya pelajar. Insan bermoral tahu bagaimana nak salurkan kekecewaannya. Bila nak kena kecewa, kena betul, kena tepat. Jangan bila ada orang naik pangkat, kita kecewa. Aku tak naik pangkat. Apa perasaan dia? Dia naik pangkat, sepatutnya kita gunakan rasa gembira. Betul tak? Kita zahirkan. Kecewa itu boleh, tetapi bila time itu, jangan depan-depan dia. Betul tak? Kalau kita tunjuk depan dia, kecil hati dia. Insan bermoral akan lalui perasaan kecewa ni. Semua manusia biasa. Tetapi bila nak digunakan, bagaimana nak digunakan, mengapa, kena faham. Belajar. Bila masa kita nak guna perasaan kecewa ni, kita gunakan apabila kita menempuh sesuatu yang kita dah harap tapi kita tak dapat. Tetapi jangan biarkan kekecewaan itu menyelubungi kita. Don't let the frustration conquer us. Jangan bagi frust tu conquer kita. Kita kena motivate diri, kita kena fight back, kita kena build back. Baik, yang seterusnya perasaan sedih. Sama saja konseptualnya tadi. Kalau kecewa tadi, mengapa kita kecewa, kena bertepatan dengan situasi. Kalau perasaan sedih pula bagaimana? Sama juga. Bagaimana, bila, mengapa. Bagaimana nak rasakan sedih, nak tunjulkan sedih. Contoh kita berhadapan dengan situasi yang menyedihkan. Bagaimana kita nak zahirkan rasa sedih? Kita kena bantu. Itu cara kita menunjukkan kita ni sedih. Untuk bantu, kita bantu. Kita sedih tapi tak bantu macam mana? Kita kena bantu dalam kemampuan yang ada. Kita mampu bantu dengan duit, kita bantu dengan duit. Tak mampu dengan duit, mampu dari segi tenaga, bantu dengan tenaga. Tak mampu tenaga, bantu dari segi idea. Setidak-tidaknya doakan supaya masalah yang berlaku yang menyebabkan kita sedih diselesaikan, dipermudahkan oleh Tuhan. Kena ada rasa bertuhan. Belajar-belajar. Semua perasaan empati, simpati, kecewa, gembira yang kita rasa ini mesti ada sandarannya dengan kekuatan, keimanan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi sebagai contoh sedih ini, contoh ayah memarahi kita kerana kita tidak skor dalam exam. Cuba kita fikir, mestilah ayah kita marah sebab kita tak belajar sungguh-sungguh. Kalau kita belajar sungguh-sungguh, ayah tak marah. Kalaupun ayah marah, kita berhak rasa sedih. Tetapi sedih itu bagaimana? Janganlah sampai sedih itu melahirkan rasa memberontak pula. Jangan belajar. Biarlah sedih itu berpada-pada, moderate. Cukup bagaimana nak zahir? Cukuplah menangis sikit ke, dah sudah. Jangan hari-hari menangis. Ayah marah, hari ni nangis, esok nangis, lusa nangis, sampai bila-bila nangis. Jadi apakah ini bermoral? Tidak. Cukup sekadarnya. Itu bagaimana? Bila nak guna sedih? Bila ada benda yang patut kita sedih. Jangan apabila benda itu patut kita happy, kita sedih. Bahkan kita takut lagi meratap-ratap perbuatan kita. Misalnya seseorang itu dapat kejayaan.
Dia dapat hadiah, kita nangis. Why? Tak patut. Timing tu, masa tu tak kena. Dan tak patut pun perbuatan nangis tu. Kita mesti selari. Tahniah, congrats. Kita bagi congratulations. Betul tak? Kalau kita nangis, memberikan impak negatif, perasaan negatif dari dia pada kita. Faham tak? Kenapa kita nangis? Patut kita happy. Betul tak? Bagaimana, bila dan mengapa kita kena sedih? Kita kena faham. Apabila emosi kita tersentuh, jangan dengan situasi yang tak betul. Pelajar, you know it, right? Kamu dapat rasakan. Inilah konteks insan bermoral dari aspek perasaan. Baik, ciri-ciri insan bermoral dari sudut perlakuan. Pertama, bersikap adil. Bersikap adil sangat penting. Pelajar-pelajar, kita kena berlaku adil. Sebab dalam institusi kehidupan manusia ni, kita ada pengadilan. Sistem keadilan kita ada, iaitu di mahkamah. Kita ada undang-undang yang kita kena patuh. Sebagai seorang manusia, kita terikat dengan kepercayaan pada Tuhan. Betul tak? Kita ada kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, pada undang-undang negara, kita kena patuh undang-undang negara. Yang ketiga, norma masyarakat. Kita kena faham norma masyarakat. Dan juga ada adat dan kepercayaan dan sistem uruf pemahaman. Kita mesti adil dalam meletakkan sesuatu keputusan. Misalnya, contoh apa lagi, pelajar-pelajar? Kita mesti adil dalam membahagi-bahagikan amanah. Kita mesti adil dalam meletakkan sesuatu arahan. Kita mesti adil dalam membahagikan fungsi-fungsi ataupun amanah. Sebagai contoh, anda telah diberi amanah oleh ibu dan ayah untuk membahagi-bahagikan sejumlah coklat yang diperoleh kepada adik-beradik. Adik-beradik ada 3. Jadi kita kena bagi dengan adil. Dengan adil dan sama rata pada adik-adik. Dan dalam keadaan tertentu, sama rata itu perlu difikirkan. Misalnya, untuk kita agihkan makanan itu, yang pertama ini dia tak cukup untuk 1 pinggan. Dia biasanya makan 2 pinggan. Tapi yang paling hujung sekali, dia kurang makan, dia tak boleh makan banyak. Kalau dia makan banyak, dia muntah. Jadi portion yang sepatutnya ada pada dia itu, kita agihkan kepada yang biasa makan 2 pinggan itu. Ini adil lah, berdasarkan keperluan semasa ketiga-tiga yang perlu kita agihkan. Nampak? Walaupun portion itu tidak sama, tetapi keperluan itu. Dan perlu ada declaration. Kita perlu isytihar dan berbincang. Tanya dia, cik makan banyak ke? Kurang. Contohnya, boleh ke saya ambil bahagian cik ni, saya bagi pada dia? Boleh, dihalalkan, tak ada masalah. Tanya pula yang ni, boleh ke dia nak bagi? Dia pun okey, dia setuju. Dan kedua-dua ni kita bagi. Kita kena stay connected antara semua ni. Barulah cantik perlakuan kita. Itu dalam konteks bersikap adil. Yang kedua, berperi kemanusiaan. Kita mesti ada peri kemanusiaan. Peri kemanusiaan ni apa? Sifat ihsan. Bila kita tengok sesuatu tragedi, sesuatu situasi fenomena ataupun sesuatu fenomena sosial yang berlaku di depan kita, kena ada peri kemanusiaan. Contohnya kita lihat ada gelandangan yang kita jumpa, dia tidak mempunyai selimut. Sebab kita tengok dia sedang menggigil. Sekiranya kita ada tindakan peri kemanusiaan, kita akan dapatkan dia selimut. Dan kita akan laporkan kepada pihak JKM untuk selamatkan dia. Tak? Sebab kita ada sifat peri kemanusiaan. Kalau kita tak sanggup tengok dia duduk di dalam keadaan yang bukan dalam manusia biasa. Manusia biasa, manusia yang normal akan duduk di dalam shelter yang baik. Di dalam sekurang-kurangnya mesti ada rumah. Betul tak? Ada kediaman untuk bertumpang teduh, kan? Baik. Yang seterusnya, berbudi pekerti. Kita mesti ada budi pekerti yang baik. Apa maksud berbudi pekerti? Berbudi pekerti ni melibatkan perihal kesantunan, melibatkan ciri-ciri orang-orang yang berakhlak tinggi, bersahsiah, orang-orang yang mempunyai sikap dan tindakan yang baik. Ini adalah orang-orang yang berbudi pekerti. Kalau orang-orang macam ni suka tolong orang lain, faham tak? Orang-orang yang banyak budinya, banyak jasanya, gitu. Yang seterusnya adalah hormat menghormati. Ini adalah juga perlakuan orang-orang yang bermoral. Insan-insan bermoral, dia mesti menghormati orang lain. Kita mesti menghormati orang lain. Kita jangan memikirkan diri kita sendiri, tapi kita mesti hormat orang lain.
Misalnya kita minat menyanyi, kita menyanyi sendiri tak ada masalah pelajar-pelajar. Tetapi kalau kita menyanyi sampai mengganggu orang lain, itu masalah. Itu sangat masalah. Menyanyi dalam rumah, nyanyilah. Andai dipisah laut dan pantai, nyanyilah, tak ada masalah. Tetapi kalau kita nyanyi sampai jiran kita mesej, "Encik, minta maaf, kami nak tegur, janganlah nyanyi malam-malam. Anak kami kecil lagi. Encik nyanyi guna mic, terlalu bising. Minta maaf cik ya." Nampak? Dah kena tegur dah. Kan malu. Bahaya bila kita mengacau ruang privasi orang lain. Ingat ya pelajar. Nah, seterusnya adalah bertindak mengikut undang-undang. Kadang-kadang kita suka buat tindakan sendiri. Bila kita buat tindakan sendiri tidak mengikut undang-undang, kita juga yang merana pelajar. Misalnya seseorang dah curi kita punya barang dan kita pun tangkap pencuri itu. Tetapi kita membuat tindakan sendiri, kita pun tumbuk, pukul dia, pukul. Kita pukul itu salah tau. Yang betul, tindakan yang paling betul, kita tangkap dia dan buat laporan polis. Biar polis yang berkuasa menangkap dia, menahan dia tu adalah kuasa polis. Kita siapa? Kita tak boleh sesuka hati kita, sebab kita ada undang-undang. Patuhi undang-undang. Ini adalah perlakuan, ciri-ciri orang yang bermoral. Baik, apakah contoh tingkah laku insan-insan yang bermoral? Kita boleh tengok mungkin kita boleh bersimpati terhadap mangsa banjir, dan kita kena hulurkan bantuan. Mangsa banjir akan kehilangan harta benda, paling teruk kehilangan nyawa ahli keluarga yang tersayang. Jadi kita kena ada rasa simpati. Ini contoh yang pertama, simpati. Menghormati amalan agama orang lain, amalan kepercayaan etnik orang lain, pelbagai kaum dan etnik kita raikan, kita hormat. Jangan kita zaman sekarang ni kita suka menaikkan, kita kutuk agama orang, kita kutuk kefahaman orang. Jangan sekali-kali. Perkara ini sangat mengundang bahaya. Dalam konteks kita ni Malaysia, sebuah negara yang aman dan harmoni, aman dan harmoni, pelbagai kaum boleh duduk bersama. Kita jangan cetuskan sebarang unsur yang boleh mendatangkan bahaya, kacau bilau, huru-hara. Jangan sekali-sekali pelajar. Hormat, kita kena sama-sama hormat. Waktu dia semayang kita hormat, waktu dia amalkan ritual agama dia kita hormat. Barulah kita ni dapat hidup dengan aman dan harmoni. Yang seterusnya, patuh undang-undang pihak sekolah. Pihak sekolah kata rehat pukul sekian. Jangan rehat awal, jangan rehat lambat, kecuali ada situasi-situasi dengan arahan pihak sekolah, dengan arahan guru, disebabkan situasi-situasi tertentu ke apa kan, itu lain. Tapi dalam keadaan yang normal, patuhilah undang-undang sekolah. Okey. Yang seterusnya, bersahabat tanpa rasa prasangka, tanpa mengira kaum, warna kulit, agama, budaya. Kita kawan lah, betul tak? Melayu, kawan Cina, kawan India, kawan Sing, kawan Bajau, kawan Dusun, kawan Melanau. Kita kawan sama-sama. Kita kan Malaysia, betul tak? Kita kawan sama-sama. Jangan ada prasangka, saya tak suka awak sebab awak bangsa tu, saya tak suka awak sebab awak bangsa ni. Jangan macam tu. Okey, belajar. Kita sama, tahu? Kita ni sama saja. Yang seterusnya, sanggup mempertahan dan menjaga imej negara. Ya, kita perlu mempertahankan imej Malaysia ni. Macam mana salah satu caranya? Kita mesti jadi pelajar yang baik. Kita tunjukkan pada dunia sekolah kita ni sekolah yang the best. Pelajar dekat sekolah kita ni pelajar yang bermoral. Kita nak tunjuk macam tu. Malaysia adalah sebuah negara yang bermoral, yang mengamalkan perlakuan moral, perasaan bermoral, tindakan moral, yang mempunyai penakulan moral, pemikiran bermoral. Kita nak macam tu. Pelajar. Dan seterusnya, rajin ke sekolah untuk mendapatkan ilmu. Ini pun salah satu ciri-ciri insan moral. Orang yang malas mendapatkan ilmu ni, nanti dia akan susahkan hati ibu ayah. Ibu ayah nak tengok anak berjaya, jadi anak-anak kena dapat pendidikan. Betul tak? Okey. Dan apa yang pentingnya menjadi insan bermoral? Yang pertama, dia akan bagi kelebihan pada diri kita. Hati kita akan jadi tenang. Kita akan mendapat balasan yang baik daripada Tuhan. Kena sedar, pelajar-pelajar, kita kena ada rasa bertuhan. Bila ada rasa bertuhan, kita akan jadi baik. Sebab apa? Kita tahu kalau kita buat jahat, Tuhan akan membalas kita.
Jangan main-main. Okay? Rasalah diri bertuhan supaya diri kita menjadi insan bermoral, buat kebaikan. Boleh buat kebaikan. Ingat, hidup kita akan jadi tenang dan sejahtera. Baik kepada keluarga pula, keluarga kita akan bahagia bila semua anak-anak ibu ayah bermoral. Institusi keluarga akan jadi kuat, sebab saling tolong bantu, saling faham memahami, saling empati, saling simpati, saling kasih, saling mahabbah, saling trust. Jadi institusi keluarga kita akan jadi kuat. Baik, dalam bermasyarakat pula, hidup bermasyarakat akan aman dan harmoni. Kita akan menghormati dan bertolak ansur serta bertoleransi sesama kita hidup di dalam masyarakat. Kepada negara pun ada kepentingannya. Pertama, tiada pencabulan hak. Tak ada hak-hak mana-mana kaum dia dicabuli. Tak ada hak-hak orang lain kita cabuli. Jangan. Tak ada. Bila kita mengamalkan moral, tiada pencabulan hak berlaku dan imej negara akan terpelihara. Satu dunia akan kenal negara kita, negara yang bagus, negara yang baik. Negara yang baik. Baik, yang seterusnya adalah tentang alam. Alam semula jadi ciptaan Tuhan ni. Alam kita akan terpelihara. Sebab apa? Sebab kita bermoral. Kita tak buang sampah, kita tak melakukan animal abuse, betul tak? Kita tak seksa haiwan, kita tak seksa tumbuhan, kita tak seksa alam, betul tak? Kita akan lebih menghargai alam dan akan mengelakkan penularan sebarang wabak penyakit, betul tak? Bila alam ini kita tak jaga dengan baik, contohnya kita buat pencemaran air, maka kita akan menyebar luaskan lagi banyak virus dan bakteria yang jahat. Maka orang lain akan sakit, kita akan menyebarkan penyakit. Tak nak. Bila kita bermoral, kita akan jaga alam kita, kita akan jadi orang yang baik, kita akan kasih, bukan pada manusia je, pada haiwan, pada alam semesta, semua kita kasih. Kerana kita dijadikan oleh Tuhan untuk mentadbir alam ini dengan sebaik mungkin, dengan satu amanah, dengan responsibility. Okey, pelajar-pelajar sekalian, contohnya kalau kita gunakan internet zaman sekarang, ni dalam satu situasi kita gunakan internet zaman sekarang, apa yang patut kita buat? Layarilah laman web yang baik-baik, dapatkan sumber yang benar. Jangan suka cari fake, cari yang otentik punya berita, punya sumber. Bila kita dah dapat, kita kongsi pula dengan kawan-kawan untuk kita belajar. Kita gunakan internet tu untuk hebatkan hubungan kita dalam media sosial, hebatkan hubungan sesama kawan-kawan. Kita cari pergaulan yang baik. Lalu kita pun kena jaga maruah diri kita, keluarga kita, negara kita. Jangan buat sesuatu yang merosakkan nama negara, nama keluarga. Nanti yang dapat malu siapa? Keluarga, mak ayah kita juga. Kita mesti ingat, mak ayah kita hantar kita ke sekolah. Sebagaimana pesan saya selalu pada pelajar-pelajar saya, untuk kita dapat ilmu, supaya kita jadi orang yang bermoral. Supaya bila kita jadi orang bermoral, kita dapat balas balik jasa ibu dan ayah kita. Walaupun mereka tak minta, mereka hanya nak apa saja yang baik untuk kita. Betul tak? Tunjukkan rasa sayang kita pada mak ayah dengan betul-betul proof kita jadi orang yang bermoral. Dan kita boleh tengok benda-benda berfaedah di internet. Jangan salah guna internet. Itu contohlah dalam kita nak menceritakan ekspresi bermoral. Okey, baik pelajar-pelajar, kita dah cover daripada awal sampai habis untuk unit ini, untuk subtopik ini. Jadi saya pesan pada pelajar, jadilah insan yang bermoral, insan yang mengamalkan ciri-ciri bermoral daripada pemikiran kita, perasaan kita, serta perlakuan kita. Jumpa lagi pelajar dalam video seterusnya. Saya baluaskan video ini. Bye.